Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar semuanya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Satu pesanan saya supaya semuanya selalu mengamalkan amalan kebersihan yang bagus, amalan kebersihan diri dan juga sentiasalah berdoa sebelum kita sentiasa berada di dalam lindungan Allah. Jadi pada kali ini bersama Ustazah Rozawani untuk kita mempelajari satu topik dalam mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu bidang tajwid. Yang kita akan pelajari pada hari ini ialah tanda waqaf. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita nak belajar lebih lanjut lagi, lebih eloklah kita sama-sama menadah tangan dan membaca doa sebelum kita belajar agar sama-sama apa yang kita pelajari pada hari ini diberkati dan juga sentiasa dibukakan pintu hati kita ini oleh Allah untuk menerima segala ilmu yang bermanfaat dan mudah kita faham. Baik, tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Hukum tajwid pada kali ini yang kita akan belajar ialah tanda waqaf. Apa dia tanda waqaf? Jadi Ustazah simbolkan di sini sebagai lampu isyarat. Di sebelah ini saya letak lampu isyarat. Tak ada kaitannya dengan tanda waqaf. Apa dia lampu isyaratnya? Kenapa ada lampu isyarat di jalan raya? Kerana lampu isyarat ini adalah salah satu simbol ataupun tanda yang beritahu kepada pemandu yang membawa kenderaan agar pada bila masanya kita nak kena berhenti ataupun meneruskan perjalanan. Begitu juga dengan tanda waqaf, jadi ada kaitanlah dengan warna-warna yang ada dalam lampu isyarat dan fungsi lampu isyarat itu sendiri. Okey. Sebelum itu, marilah kita sama-sama tengok dulu apa dia maksud waqaf. Apakah yang dimaksudkan dengan waqaf? Waqaf ialah berhenti. Berhenti sekejap semasa membaca Al-Quran untuk bernafas. Kemudian, menyambung semula bacaan sama ada dengan kalimah yang selepasnya ataupun dengan kalimah yang diwakafkan. Jadi, first kali kita kena tahu waqaf apa maksud dia? Berhenti. Jadi ada kaitanlah dengan lampu isyarat tadi saya katakan. Ada kaitan di perjalanan, berhenti. Perjalanan tu berkaitan dengan perjalanan. Tapi dalam erti kata membaca Al-Quran ni dalam membacalah. Berhenti membaca Al-Quran untuk bernafas. Sebab tu kita tidak dibenarkan ataupun hukumnya haram untuk kita mencuri nafas ketika kita membaca Al-Quran. Jadi tanda waqaf ini membantu kita supaya kita boleh berhenti ataupun supaya kita boleh kena teruskan perjalanan. Sebab kita tak boleh berhenti suka-suka hati kita ketika membaca Al-Quran. Kemudiannya kita boleh teruskan bacaan. Lepas kita berhenti, kita boleh teruskan bacaan dengan kalimah selepas kita baca ataupun dengan kalimah yang diwakafkan. Sebab itulah pentingnya tanda waqaf yang kita akan pelajari pada hari ini ketika kita membaca Al-Quran. Di dalam gambar yang Ustazah sertakan bersama slide ini ialah tanda-tanda waqaf yang kita boleh dapati di dalam Al-Quran. Sepanjang kita membaca Al-Quran, tanda-tanda waqaf ini seringkali kita jumpa. Dan tanda-tanda waqaf ini mempunyai makna yang tersendiri.
Okey, kita kenal dulu apa dia tanda dia. Tanda yang pertama tanda mim, mim kecil. Ada atas baris ayat tu dia ada tulis ada mim kecil. Itu juga adalah tanda waqaf. Okey. Kemudian ada tanda jim. Ini biasa kita jumpa ada tanda lam alif, ada tanda qil, qaf lam ya ni, ada tanda sil dan tanda titik 3. Sebenarnya titik 3 ni ada 2 kali. Jadi kat sini 1 kali kan, sebenarnya 3 kali, ada 2 kali, ada titik 3 tapi 2 kali. Dan salah satu lagi tanda wakaf yang tidak disertakan dalam gambar ini adalah tanda wakaf yang biasa kita jumpa di akhir ayat. Apa dia yang ada bulat, ada tanda bulat dan ada diletakkan di dalam bulatan itu nombor. Itu adalah tanda wakaf juga. Baik, ini yang saya katakan tadi ada kaitannya dengan lampu isyarat, warna yang terdapat dalam lampu isyarat supaya kita mudah faham. Okey, lampu isyarat yang pertama ialah lampu isyarat yang berwarna merah. Ni warna merah ni. Okey, apa dia tanda-tanda wakaf yang berkaitan dengan tanda merah? Sebab saya tadi cakap tadi, tanda wakaf mempunyai maksud dia yang tersendiri. Inilah nak diterangkan. Okey, untuk yang berkaitan dengan warna merah, maksudnya apa? Bila kita jumpa lampu isyarat warna merah, mesti berhenti. Okey, apa dia yang berkaitan dengan tanda warna merah ini? Tanda wakaf yang pertama ialah tanda mim, iaitu diwajibkan berhenti. Okey, contohnya dalam bacaan Ustazah ini, fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Okey, di mana ada tanda mim kecil kat sini dan Ustazah berhentikan bacaan pada di tempatnya kemudian teruskan bacaan. Kerana apa? Tanda mim kecil ini menandakan kita wajib berhenti. Okey, yang kedua ialah tanda titik 3. Saya sebut tadi kan, titik 3 ni ada 2 kali. Okey, kenapa dia 2 kali? Menandakan kita boleh berhenti pada salah satu tempat sahaja. Sama ada titik 3 yang pertama ataupun titik 3 yang kedua. Okey, cuba dengarkan bacaan Ustazah. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Bermakna saya berhenti pada titik yang kedua. Tapi tidak menjadi kesalahan untuk kita berhenti pada titik 3 yang pertama. Cuma kita dah tak boleh berhentilah pada titik yang kedua. Kerana apa yang dimaksudkan dengan titik 3 ialah berhenti pada salah satu tempat sahaja. Difaham? Tanda yang ketiga, ni yang saya sebut tadi yang terakhir tadi ialah tanda yang biasa kita jumpa di akhir ayat yang ada nombor di dalamnya. Apa maksudnya? Mesti berhenti juga, berhenti pada kalimah yang terletak di akhir ayat. Contohnya dalam surah Al-Fatihah biasa kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanda wakaf ini menandakan kita perlu berhenti di kalimah ini. Ini tiga tanda wakaf yang berkaitan dengan lampu isyarat yang berwarna merah. Okey, kemudian yang kedua, tanda lampu isyarat yang kedua ialah warna kuning. Ini warna kuning. Apa maksud tanda warna kuning? Kalau kita secara amnya kita tahu tanda warna kuning ini menandakan supaya kita bersedia untuk berhenti. Jangan teruskan perjalanan, bersedia untuk berhenti sebab sekejap lagi nak lampu warna merah. Bukan teruskan perjalanan, bersedia untuk berhenti. Jadi yang berkaitan tanda wakaf dengan warna kuning ada 2, iaitu tanda qil dan juga tanda jim. Okey, kita tengok tanda pertama dulu, tanda qil ni. Apa maksud dia? Berhenti lebih baik. Berhenti lebih baik. Sebab tu lah kuning ni. Maksudnya kita bersedia untuk berhenti lebih baik. Contoh bacaan walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Okey,
jumpa je tanda qil, bermakna kita perlu berhenti kerana itu lebih baik. Tanda yang kedua, jim. Pun sama. Apa kaitannya? Apa maksudnya? Diharuskan berhenti atau meneruskan perjalanan. Meneruskan bacaan. Maksudnya kat sini dia bagi pilihan, harus berhenti ataupun kita juga boleh meneruskan perjalanan. Dia bagi pilihan pada kita mengikut nafas kita. Jika nafas kita pendek ketika itu, eloklah kita berhenti mengikut tanda wakaf yang dia bagi tu. Okay, yang dia letakkan di ayat Al-Quran tu. Ataupun kita juga boleh meneruskan perjalanan. Baik, kita boleh berhenti di huruf jim. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Okey, Ustazah memilih untuk berhenti, tapi tidak menjadi kesalahan untuk teruskan bacaan. Contohnya, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Okay, faham Boleh berhenti dan boleh juga meneruskan perjalanan bacaan. Okey, sil. Yang keduanya ialah tanda hijau. Dan tanda yang berkaitan, tanda wakaf yang berkaitan ialah sil dan juga lam alif. Apa maksud tanda hijau? Kita mesti teruskan perjalanan. Yang hijau menandakan kita boleh teruskan perjalanan, maksudnya kita boleh teruskan bacaan. Okey, tandanya ialah sil. Sod lam ya ni ada dalam Al-Quran kalau kita jumpa. Maka apa kena kita buat? Ketika kita baca tu kita boleh teruskan bacaan. Contohnya, kalla la yunbadanna fil khutamah. Okey. Yang kedua ialah tanda lam alif. Tanda lam alif ini bermakna dilarang berhenti. Bermakna apa? Maksudnya kita kena teruskan perjalanan dan tidak boleh berhenti di situ. Dia ada tanda lam alif tu, tak boleh berhenti di situ. Okey, contoh kita jumpa tanda lam alif kat sini. Cara bacaan kita macam mana? Min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwalahum wa amla lahum. Okey, maksudnya bila ada tanda lam alif ni kat sini kan, ada lam alif ni, kita tak boleh berhenti di sini. Tak berhenti tempat lain. Kalau tak cukup nafas boleh tahan, boleh lagi. Kita boleh berhenti, kita sambung lagi. Tapi berada dalam kawasan yang ada lam alif ni, kita tidak boleh berhenti. Kita teruskan bacaan. Inilah kaitannya warna hijau dengan tanda dua tanda wakaf ini. Baik. Sehingga di sini sahaja. Itu tanda-tanda wakaf yang perlu anda tahu dan perlu anda faham. Bila jumpa tanda wakaf itu, apa yang perlu kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi Ustazah harap semuanya memahami apa yang kita pelajari pada hari ini dan sama-sama kita sentiasa ingatkan diri kita supaya sentiasa mengingati Allah. Dengan mengingati Allah, hati kita menjadi tenang. Jadi salah satunya, selain berzikir kepada Allah, salah satunya kita nak ingat Allah ialah membaca ayat-ayat Al-Quran. Okay, sampai di sini sahaja. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.